Okay, so kita sambung bahagian I ni. Selesaikan masalah berikut. So kita tengok terus soalan di sini. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga PQR. So QR adalah selari dengan ST. So kamu boleh nampak di sini selari ya, QR dan ST selari. Diberi bahawa PS nisbah ke SQ sama dengan 2 nisbah ke 3. Okay. So maksudnya PS ni lebih pendek, 2 bahagian. SQ ni lebih panjang, 3 bahagian. So kita labelkan dulu. Ini 2 bahagian. Sini sampai sini. Sini sampai sini 3 bahagian. Okay. So PS sama dengan vektor P. Okay. So ini vektor P. ST sama dengan Q. So inilah Q. Magnitude P sama dengan 4. Magnitude Q sama dengan 6. Okay. Lepas tu ungkapkan SQ dan RQ dalam sebutan P atau Q. Okay. So cara kita nak buat SQ ialah kita tengok nisbah dia. 2, 3. 2, 3. Dan cara yang paling senang untuk buat nisbah ni ialah kita bahagikan dia. Macam ni ya. Kita ada PS nisbah kepada SQ sama dengan 2 nisbah kepada 3. So kalau saya buat ni, saya letak anak panah di atas supaya dia jadi vektor dan selepas tu saya bahagikan dia. So SQ bahagi dengan PS. Saya sengaja letak SQ di atas, PS di bawah. Dan kalau macam tu, nisbah di sini pun kena ikut juga. 3 di atas, 2 di bawah. Ya. Dan selepas tu, kita nak cari SQ. So SQ ialah bahagian atas ni. So bahagian bawah ni PS. Dan kita sudah tahu PS ialah vektor P. So kita letak di bawah. Kita gantikan dia di bawah. So dia menjadi vektor P 3/2 SQ. Vektor SQ sama dengan 3/2. Vektor P di bawah ni kita pindah ke sebelah kanan. Dari bahagi dia menjadi darab. Ya. Darab dengan vektor P. So itulah cara kita dapat vektor SQ. Selepas itu kita nak cari RQ pula. So kalau kita nak cari RQ ni, kita perlu guna maklumat yang diberi ni. Maklumat yang diberi ni ST. ST dengan RQ ada kaitan dia. Sebab mereka selari. Okay, selari ya. Selari. Dan selain itu, kita diberi panjang. Panjang P ialah 4. Panjang SQ 3/2. Okey, kita kena guna nisbah ni. Ya, nisbah. Nisbah apa tu? Saya lukiskan dulu. Kita ada 2 segitiga. Segitiga yang kecil ni. Okay, segitiga kecil ni PST. Saya lukis di sini. PST. PST. Segitiga kecil ni. So, saya ikut panjang dia. Panjang dia 4 unit untuk PS ni. Panjang 4 unit. So, ini 4 unit. Lepas tu ST. ST tu vektor dia Q. Dan kita tahu di sini panjang dia 6 unit.
tulis di sini 6 unit. So 4 unit, 6 unit. Selepas itu, kita tengok segitiga yang besar ni, PQR. Okay, PQR yang besar ni, saya lukiskan dulu. PQR. So, segitiga yang besar ni, kita cari panjang dia. Okay, so, caranya, kita nak cari panjang PQ ni, ada beberapa cara. Salah satu cara ialah guna apa yang kita ada sekarang ni. Kita ada SQ sama dengan 3/2P. Kalau macam tu, saya pindah ke sini. Saya nak cari panjang dia. Saya perlu letak 2 garis tegak untuk melambangkan magnitude. So, sini pun saya letak 2 garis tegak melambangkan magnitude. Ya, magnitude maksudnya panjang dia. Lepas tu magnitude P kan ada di sini. Magnitude P ni 4 unit. Saya letak di belakang ni 4 unit. So kalau dia 4 unit, saya darab dengan 3/2. Saya potong ini dengan ini 1, ini 2. 3 kali 2 dapat 6. Ya, so maksudnya saya sudah tahu panjang SQ ialah 6 unit. So bayangkan sini panjang dia kita ikut P 4 unit. Okay, sini 4 unit. Sini panjang dia saya ikut magnitude SQ. Magnitude SQ di sini 6 unit. So jumlahnya 10 unit. Ya, sini sampai sini ya, 10 unit. So itu jumlah panjang PQ. So PQ 10 unit. Okay, 10 unit. So lepas tu kita boleh cari panjang QR pula. Panjang QR. Cara dia guna nisbah. Guna nisbah. Okay. So cara guna nisbah ialah kita perlu ambil sisi yang sama ni. Ini dan ini sisi yang sama. 10 dengan 4. Okay. So kita bahagikan dia. Okay, satu garis macam ni. Okay. Atau saya buat di bawah. PQ bahagi dengan PS. So, apa yang saya cuba nak buat di sini ialah saya guna panjang ini yang besar ni bahagi dengan panjang sisi yang pendek ni. Okay. So dia sama nisbah dengan sisi yang panjang ini, yang melintang ni dengan ini. Okay. Sama juga saya letak yang panjang RQ. Okay. QR lah katakan. Okay, RQ lah. Sebab soalan tanya RQ kan. So, saya letak yang panjang ni, RQ. Saya letak di atas. Kita perlu ikut cara yang sama. Kalau sini panjang kepada pendek, sini pun panjang kepada pendek. So, yang panjang RQ, yang pendek TS. TS lah. Okay. Kita tengok panjang dia. Yang PQ tu panjang dia 10 unit. Yang PS tu panjang dia 4 unit. RQ ni tak tahu. TS ni kita sudah tahu. TS ni panjang dia 6 unit. 6 unit lah. Okay. So kalau macam tu kita boleh tahu RQ dia sama dengan bayangkan ini bahagi 6. Bila kita pindah ke sini dia jadi darab 6. Ya. 10 bahagi 4 darab 6 dapatlah 15. Ya, 15 lah. So maksudnya panjang dia 15 unit. Panjang dia 15 unit lah. Okay. So
Sebenarnya kita sudah jawab ni bahagian B ni. Panjang RQ 15 unit, kita sudah jawab. Panjang SQ ni kita pun sudah jawab. SQ ni 6 unit, kita pun sudah jawab. Tetapi macam mana nak cari RQ pula? Nak cari RQ ni senang saja. Kalau nak cari RQ, okay, saya pindah balik ke sini pula. Okay, nak cari RQ, kita boleh bahagi RQ bahagi dengan TS sama dengan, okay, saya ambil maklumat di sini. RQ bagi TS, saya letak vektor saja. RQ bagi TS sama dengan 10 bahagi 4. 10 bahagi 4. Saya ikut maklumat di sini. Maklumat di sini ya. Okay, so saya letak anak panah di atas saja. Saya masih guna maklumat tadi ya. Okay, selepas tu RQ sama dengan ini 10 per 4 ni kita jadi 5/2 TS. Lepas tu TS ni kita ada maklumat ST. ST ialah Q dengan ombak di bawah kan. So kita ambil maklumat itu. Tetapi sekarang arah dia bertentangan. Itu maklumat yang diberi itu ST. Tetapi sini dia bagi TS. Arah dia bertentangan, kita perlu guna negatif. Negatif Q. So dia jadi negatif 5/2 Q. Ya. Dengan ombak. Ya. So itulah jawapan untuk RQ. Itu jawapan untuk bahagian A. Dan jawapan untuk B pun kita sudah selesaikan secara kebetulan. So kita sudah dapat semua jawapan. Okay. So inilah dia. 8.2 ni penambahan dan penolakan vektor. Okay. So cara kita nak tambahkan vektor ialah kita perlu sambungkan dua vektor tu. Sambungkan. So contohnya macam ni. Kita panggil dia hukum segitiga. Hukum segitiga, apa yang dia cakap ialah kalau kamu nak tambah vektor ini dengan vektor ini, kita perlu sambungkan dia. Selepas kita sambung, dia sudah sambungkan untuk kita. Dan kita hanya perlu tengok di manakah titik mula dia. Inilah dia. Ini titik mula dia. Ini titik akhir dia. So, kita hanya perlu sambungkan satu garis lurus dari titik mula ke titik akhir. Okay, so titik mula ke titik akhir. Macam tu. Nah, itulah jumlah dia. Kita nak tambahkan dia, kita hanya perlu buat satu segitiga. Itulah hukum segitiga kan. Segitiga cara nak buat ialah kita tengok titik mula di sini, titik akhir di sini, kita buat satu garis lurus untuk sambungkan, dan anak panah kita kena dari titik mula ke titik akhir. So maksudnya kena naik ke atas. Dan kita dapat satu segitiga. Garis merah ni kita panggil jumlah dia atau vektor paduan dia. Vektor paduan. Okay. So tengok contoh lagi ya. Sebelum kita tengok contoh ni, kita tengok namakan hukum yang sesuai untuk mencari vektor paduan bagi setiap yang berikut. Okay. So kena namakan hukum dia. So ini kita panggil hukum segitiga. Hukum segitiga. Sebab kita nak cari vektor paduan kan, kita akan membentuk satu segitiga. So ini pun sama. Kalau dia sambung macam ni, sambung ke bawah, kita
perlu cari vektor paduan dengan sambung satu garis dari titik mula di sini dan titik akhir di sini. Itulah vektor paduan dia. So, maksudnya macam ni. Okay. Ini kita panggil hukum segitiga. Mungkin kamu hairan apa tu hukum segitiga. Hukum segitiga macam ni. Saya buat satu nota ringkas di atas dulu. Hukum segitiga. Kalau kita ada satu vektor A di sini, kita ada satu vektor B di sini, kita nak cari A tambah dengan B. Cara yang salah satu cara ialah hukum segitiga. So, cara dia kita sambungkan. Sambungkan dua vektor. Dan lepas tu buat satu garis dari titik mula ke titik akhir. Okay. Ya. Maksudnya macam ni. Sambungkan dua vektor. So, inilah vektor kita. Ini vektor kedua. So, kita sambungkan dia. Ini vektor A. Ini pula vektor B. Okay. So, bila kita sambungkan, kita perlu tahu titik mula di sini. Ini titik mula. Ini titik akhir. So, kita buat satu garis dari titik mula ke titik akhir. So, dari sini, buat satu garis ke situ. Satu garis ke situ. Anak panah kena ikut titik mula ke titik akhir. So, garis biru ni kita panggil A tambah B. Nah, inilah hukum segitiga. Okay. So, selain hukum segitiga, kita ada satu lagi hukum. Hukum segi empat selari. Okay. So, hukum segi empat selari, cara dia, hukum segi empat selari. Okay. Cara dia lain sikit. Kalau dia beri kita dua vektor, satu vektor macam ni, satu vektor macam tu, so kita tidak sambungkan dua vektor tu. Hukum segi empat selari kan, kita buat satu titik mula di mana-mana saja. Katakan di sini, bawah sikit, okay. Katakan di sini, titik mula di salah satu tempat. Lepas tu, kita perlu lukiskan kedua-dua vektor. Okay, saya tulis di sini. Lukis kedua vektor dari titik mula yang sama. Okey, maksudnya ini titik mula kita. Kita lukis vektor A di sini. Kita lukis titik vektor B di sini. Selepas kita lukis kedua-dua ni, kita nak buat satu segi empat selari. Cara dia macam ni lah. Segi empat selari. Okay, so selepas dapat segi empat selari ni, okay, saya tuliskan cara dia dulu. So, sambung perpenjuru dan dapat sambung perpenjuru dari titik mula
yang sama dan dapat vektor paduan. Okay, so inilah dia. Ini titik mula kita. Titik mula kita di sini. Perpenjuru kena sambung ke perpenjuru ke bucu bertentangan tu. So kita sambung macam ni. Ini kita panggil perpenjuru. So vektor hitam ni kita panggil A tambah dengan B. Sebenarnya A tambah B ni sama dengan ni. Kalau kamu tengok arah dia, tunjuk ke situ. Ini pun tunjuk ke situ. Panjang dia pun sama. Ini panjang macam ni. Ini pun panjang macam ni. So, cara kita nak guna hukum tu berlainan. Ini cara sambung menyambung. Cara ni guna satu titik mula untuk buat vektor A, buat vektor B, buat vektor paduan. Semua guna titik mula yang sama. So, itu cara, itu perbezaan cara dia. So, tapi bila kita dapat jawapan dia sama. Ini vektor paduan, ini pun vektor paduan, sama saja. Okay, so bila kita tengok soalan ini pula, kamu akan dapati dia ada satu ciri-ciri ya, dia tidak menyambung dua-dua vektor tu. Kalau dia sambungkan, dia lukis ni, lepas tu sebenarnya ini vektor ni kena pindah ke atas untuk sambung dengan dia. Dia tak sambung. Kalau sambung macam ni. Kalau dia tak sambung, maksudnya dia guna hukum segi 4 selari. So, dia mula dari sini dia buat satu vektor, dari sini dia buat satu vektor lagi. Lepas tu, bayangkan, kalau saya teruskan, bayangkan segi 4 selari itu macam ni. Macam ni. Perpenjuru tu mula dari titik yang sama, pergi ke situ. Nah, itulah vektor paduan dia. Okay, so itu hukum segi 4 selari. So ini pula. Kalau kamu nampak dia ada 3 vektor yang sambung menyambung ni, kita panggil dia hukum poligon. Hukum poligon. Hukum poligon untuk lebih daripada 2 vektor. Lebih daripada 2 vektor yang menyambung. Dia lebih kurang sama dengan hukum segitiga. Hukum segitiga 2 vektor yang menyambung. Hukum poligon ni lebih daripada 2 vektor yang menyambung. So, contohnya ini ada 3 vektor yang menyambung ni. Selepas dia menyambung, kita buat macam hukum segitiga juga. Selepas kamu sambungkan vektor yang ada, kita buat satu garis dari titik mula ke titik akhir. So, kamu tengok sini pula, inilah titik, ini titik mula, ini titik akhir. Sebab sini mula, sambung dan sambung, sampai sini, ini titik akhir. Okay, so kita buat satu garis untuk menyambung titik mula ke titik akhir. Itulah cara kita dapat vektor paduan. Okay, yang merah ni vektor paduan. Vektor paduan maksudnya kamu sudah cari jumlah dia. Jumlah vektor. Penambahan vektor sudah dilakukan. So, kita panggil ini hukum poligon. Okay, so kita sambung pula. Bahagian B. Dalam setiap yang berikut, lukis satu vektor yang mewakili A tambah B. A tambah B ya. So, cara dia, kamu tengok contoh dulu. Ini contoh pertama ni. Dia selari. Kalau selari ni, kita buat macam ni ya. Kita fikir macam ni. Vektor A ni, dia 2 unit ke sebelah kanan
vektor B ni, dia ada 1, 2, 3, 4 kotak ke sebelah kiri. So, kita perlu sambung 4 kotak ke sebelah kiri. Yang biru tu. Okay. Selepas kamu sambung dengan cara ni, kita tengok mana titik mula kita. Titik mula di sini. Yang merah tu, titik mula. So, lepas tu dia pergi ke kanan. Lepas tu B ni dia balik ke sebelah kiri. So, itulah titik akhir dia. So, titik akhir di sini. Okay. So, saya ulang lagi ya. Ini titik mula. Kita buat A dulu. Vektor A 2 unit ke kanan. Lepas tu dia cakap tambah B kan. Tambah B maksudnya kita sambung B. B tu bagi ke kiri. 4 unit ke kiri. Dapatlah titik akhir. So, dari titik mula kita sambung ke titik akhir. Apa yang kita dapat ialah 2 kotak ke kiri. So, itulah sebab dia buat 2 kotak ke kiri dan cakap itulah A tambah B. A tambah B ialah 2 kotak ke kiri. So, sebenarnya proses dia macam itulah, sambung menyambung. Okay. So, untuk garis selari, kita buat macam tu. Okay. So, saya buat satu nota kecil di sini ya. Ini untuk vektor selari. Vektor selari ini penambahan vektor selari. Ini yang bawah ni pula. Okay. Yang bawah ni, ini penambahan vektor bukan selari. Cara dia hukum segitiga atau hukum segi 4 selari. Okay, so, kita tengok contoh. Kita ada vektor A, lepas tu kita sambung vektor B. So, ini titik mula, ini titik akhir. Kita buat satu garis lurus dari titik mula ke titik akhir. Kita panggil vektor tu A tambah B. So, kita panggil ini hukum segitiga dan kita guna hukum segitiga apabila vektor kita tidak selari. Tengok ini dan ini tak selari. Ini bagi bawah, ini bagi kanan. So, tak selari. So, tak selari kita buat hukum segitiga atau hukum segi 4 selari. Okay. So, ada 2 cara. So, saya buat 2 contoh. Contoh pertama. Soalan 2. A tambah dengan B ya. Okay. So, kita fikir macam ni. A ni dia naik ke atas. Saya buat macam ni ya. Dari bucu ni ke bucu ni 1 unit, 2 unit, 3 unit. So, A tu 3 unit lah. 1, 2, 3. Okay, itulah A. Lepas tu B ni 1 unit, 2 unit. Okay, 2 unit lagi. Okay. So, B tu katakan saya guna biru, sambung 2 unit. Naik lagi. Itulah B. Okay. So, titik mula kita di sini. Titik akhir di sini. So, bila kita nak lukis A tambah B, kita lukis garis hitam ni. Letak di mana? Labelkan A tambah B. Itulah dia. Untuk penambahan vektor selari, kita sambungkan dia. Lepas tu cari titik mula dan titik akhir. Okay, saya buat satu contoh lagi. Kalau kita ada vektor bukan selari, contohnya soalan 4. Inilah A, inilah B. Dan katakan saya guna hukum segitiga ni, saya perlu sambung menyambung ni. Okay. So, saya lukis A dulu. Saya ikut cara dia. Dari bucu ke bucu 1 unit, bucu ke bucu 1 unit. So, saya guna cara yang sama ni. Saya lukiskan vektor A. Itulah vektor A.
Vektor B pula, kamu tengok dari bucu ni sampai ke sini. Sini sampai ke sini, dia macam potong 6 kotak ni. Dari bucu ke bucu. 6 kotak ni ya. Ini 3 kotak kali 2. 6 kotak ni, potong sebelah. Potong separuh. Okay, so saya guna biru pula. So, sini sampai sini. Inilah B. So, kita guna cara sambung menyambung. Lukis vektor A sambung dengan vektor B. Lepas tu titik mula di sini, titik akhir di sini. Kita buat satu garis lurus. Itulah A tambah B. Okay, so hukum segitiga. So tak semestinya. Kalau letak satu panah pun terima juga. Okay, terima juga. Kalau letak 2 anak panah, kebaikan dia ialah lebih jelas. Itulah vektor paduan. Okay, so tapi dia bukan macam mesti letak 2 anak panah lah. 1 anak panah pun dia terima juga. Okay, so yang lain saya bulatkan, iaitu kamu cuba dulu. Cuba kita bincang nanti. Okay, kita perlu sambung bahagian C pula. Dalam setiap yang berikut, lukis satu vektor yang mewakili vektor A tolak vektor B. So, bila kita tolak ni, kamu perlu fikir macam ni ya. Tolak B ni akan menyebabkan vektor B ni berubah arah. So, arah dia bertentangan, menjadi bertentangan. So, contoh ini. Vektor A ni bagi ke kiri 2 unit. Vektor B ni bagi ke kanan 3 unit. Tetapi bila kita tolak B ni, dia akan bagi ke sebelah kiri. Bertentangan lah, itu maksudnya. Okay. So, maksudnya macam ni. Vektor A ni 2 unit ke kiri. Itu vektor A. Lepas tu kita nak tolak B. Tolak B seperti apa yang saya cakap, arah dia sudah tukar. Mula-mula dia bagi ke kanan. So, bila kita ambil negatif B maksudnya bagi ke kiri pula. 3 unit ke kiri. Itu negatif B. Titik mula kita di sini. Titik akhir di sini. Kita sambung dengan satu garis lurus. Itulah vektor paduan dia. Ini kita panggil A tolak B. So, itulah sebab jawapan dia macam itu. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit ke kiri. So, itulah penjelasan dia. 5 unit ke kiri. Ini untuk penolakan vektor selari. Contoh B pula. Ini penolakan vektor bukan selari. Cara dia lebih kurang macam hukum segitiga. Kita perlu sambung menyambung. Okay, kita tengok contoh. Ini. Vektor A ni, dia naik ke atas. Vektor B ni, dia pergi ke kanan. Tetapi, jangan lupa, bila kita nak cari A tolak B, B ni sudah menjadi negatif. B perlu berubah arah. So, bila dia berubah arah, maksudnya dia pergi ke sebelah kiri pula. Okay, dia pergi ke sebelah kiri. Okay, katakan saya tak nak ganggu gambar aja di sini. Okay, saya sudah tahu B ni pergi ke sebelah kiri. Tolak B. Okay.
pergi ke sebelah kiri ya. A tu masih positif, masih naik ke atas. So, kita ada dua pilihan di sini. Bila kita nak buat A tolak B, kamu pilihan pertama, kamu lukis A dulu, lepas tu lukis negatif B. Itu pilihan pertama. Kalau kamu ikut cara ni, kita akan dapat, bayangkan kita lukis A dulu. Saya letak kotak di sini. Saya lukis A dulu, maksudnya saya naik dulu. Kalau saya naik dulu, 3 kotak ke atas. Okay, saya buat di sini. 3 kotak ke atas. Itulah A. Lepas tu B tu 3 kotak ke kiri. Sudah jadi tolak B ya. Tolak B tu 3 kotak ke kiri. So maksudnya macam ni. Tolak B. Itulah tolak B. Lepas tu titik mula di bawah ni. Titik mula di bawah. Titik akhir di atas ni. Kita sambung satu garis. Itulah A tolak B. A tolak B ya. Sama dengan ni. Ini pun naik. Ini pun naik macam ni. So itu cara pertama. Apa yang dia guna ni cara kedua. Cara kedua, kamu boleh buat tolak B dulu. Tolak B dulu. Lepas tu baru tambah A. Tolak B, baru buat A. A tu positif. Kalau kamu tengok depan dia. Depan dia tak ada apa-apa, maksudnya positif. Okay. So, dia buat tolak B dulu, baru buat A. Baru buat A ya. So, kita tengok cara dia. Cara dia sudah buat di sini. Tolak B, pergi ke kiri. Lepas tu, tambah A, naik ke atas. Okay. Ini tolak B, ini tambah A. Tambah A maksudnya sambung dengan A. So, inilah titik mula. Ini titik akhir. Sambung dengan satu garis. Itulah cara kedua. Tolak B tambah A. Sama dengan A tolak B. Kalau kamu fikir matematik kan, A tolak B memang sama dengan negatif B tambah A. Sama lah. So, ini cara pertama yang saya tunjukkan di sini. Ini cara kedua. Mana-mana pun boleh dapat vektor paduan yang sama. Maksudnya naik macam ni. Ini pun naik macam tu. Sama. Okay. Ada dua cara yang boleh kita pertimbangkan. Okay. So, saya bagi satu contoh lagi. Ya. Katakan soalan 5. Saya nak tolak dua vektor ni. A tolak B. Saya guna cara pertama. Saya buat A dulu. A dia turun macam ni kan. So, saya katakan sini ada luang. Turun macam ni. Itulah A. Lepas tu perlu tolak B pula. Ikut soalan di sini. Kena tolak B. Tolak B ni menyebabkan B itu bertukar arah dia. Pergi ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke sebelah kanan. Okay, saya buat garis tu. 1, 2, 3, 4. 4 ke sebelah kanan. Itu kita panggil tolak B. Dan kita ada titik mula, titik akhir, sambung. Ini kita panggil A tolak B. Ya, itulah hasil dia. Atau kita panggil vektor paduan dia. A tolak B. Macam itulah. Okay. So, B perlu tukar arah. Dan kita guna cara sambung menyambung juga. Sambung sampai sini, sambung ke situ. Itu kita panggil hukum segitiga. Okay. Hukum segitiga tapi B perlu tukar arah. So, satu contoh lagi. Katakan saya guna contoh ini pula. Contoh ni ya, A tolak B ya.
So A ni naik ke atas dengan cara tu. Saya buat garis tu di sini. Inilah A. Lepas tu tolak B. Tolak B maksudnya dia tukar arah. Turun ke bawah pula. 1 unit, 2 unit, 3 unit. So, kita sudah sampai sini. Lepas tu kita nak tolak B, kita perlu turun ke bawah dari sini. Dari situ kita turun ke bawah. 1 unit, 2 unit, 3 unit. So, sudah turun ke bawah. Itulah tolak B. Dan kita tengok titik mula kita. Inilah titik mula kita. Titik di mana kita mula buat vektor A kita. Lepas tu dia sudah naik ke atas, lepas tu turun balik ke sini, titik akhir di sini pula. Yang hitam tu. Okay. So kita sambung garis dari titik mula ke titik akhir ni, dia turun ke bawah. So inilah A tolak B. Okay. So mungkin kamu perlu proses maklumat di sini. Kamu boleh dengar semula video ni ya. Okay. So saya buatkan soalan ni untuk latihan sendiri. Kita bincang nanti. Okay. Bahagian D. Dalam setiap yang berikut, tukis satu vektor yang mewakili OA tambah OB. Seterusnya, cari magnitudenya. OA tambah OB ya. Okay. So kalau kamu tengok soalan pertama ni, OA dia buat macam ni. OB dia buat macam ni. Kamu perlu tahu dia sedang menggunakan hukum segi empat selari. Hukum segi empat selari. Kita ada 3 hukum lah. Hukum segitiga tu cara sambung menyambung. Dia tak guna di sini. Kalau sambung menyambung kan sepatutnya lukis OA ni lepas tu perlu sambung sini dengan OB. Perlu sambung di sini ya. Perlu sambung sini. Sini sambung sini. Baru kita panggil sambung menyambung dan itu hukum segitiga. Tetapi dia tak guna. Dia guna hukum segi empat selari. Konsep dia mula dari titik mula yang sama buat vektor OA, dari titik mula yang sama buat vektor OB. Semuanya bermula dari titik yang sama. Selepas tu kamu bayangkan segi empat selari itu macam ni. Segi empat selari ni serupa dengan segi empat tepat. Okay. Kadang-kadang memang macam tu lah, dia ikut vektor asal dia. Selepas tu kita buat dari titik mula yang sama tadi, buat satu perpenjuru ke bucu bertentangan. Itulah vektor paduan dia. So inilah dia. Dari O ni kita buat satu garis ke situ. Itulah vektor paduan dia. So vektor paduan tu kalau nak label kita tulis ini sebagai OA tambah OB. Itu cara kita label dia. Dan selepas tu kita nak cari magnitudenya. Magnitudenya maksudnya panjang dia. Panjang dia. So caranya kita buat Pythagoras, teorem Pythagoras. So bayangkan kita ada satu segitiga di sini. Segitiga tepat lah. Okay. Yang atas tu 3 unit. Yang sebelah ni 4 unit. Sama dengan sini. 3 unit, 4 unit. Nah, cari panjang vektor paduan tu, kita perlu guna Pythagoras. Teorem Pythagoras. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Puncakan dia. Lepas tu dapat 9 tambah 16. Punca 25. Dapatlah 5. Itulah magnitude dia. Okay. So itu cara dia.
hukum segi empat sama. Hukum segi empat selari. Kadang-kala kita memang guna cara tu. Okay. So, ini pun hukum segi empat selari sebenarnya sebab dia mula dari titik O. Titik O. So, ini saya bagi kamu cuba dulu. Kita tengok E pula. Dalam setiap yang berikut, lukis satu vektor yang mewakili OP tolak OQ. Seterusnya, cari magnitude-nya. Tolak OQ. Kamu perlu ingat konsep tadi. Bila nampak tolak OQ ni, maksudnya OQ ni perlu tukar arah. OQ perlu tukar arah. Okay. So, kita tengok maklumat di sini ya. OP ini. Okay. So, OQ perlu tukar arah. Kalau tukar arah, maksudnya dia tak turun ke bawah. Dia perlu naik ke atas. Sudah tukar arah. So, OQ naik ke atas. Okay. Perlu tukar arah kan? Naik ke atas pula. Okay. So, ada beberapa cara untuk buat ni. Kalau kamu ikut hukum segi empat selari tu, kita perlu buat macam ni. So, hukum segi empat selari, kita perlu buat macam ni ya. Ini titik O kan. Kita buat OP 6 unit. Lepas tu kita buat OQ sebab dia naik ke atas kan, So kita perlu buat dari titik mula yang sama naik ke atas 8 unit. 8 unit dapat OQ. Okay. So hukum segi empat selari ni dia cakap perlu buat satu segi empat selari. Cara dia macam ni. Lepas tu dari titik mula yang sama ni, maksudnya sini, titik mula yang sama, buat satu perpenjuru ke bucu yang bertentangan. So, inilah OP tolak OQ. Okay. OP tolak OQ ialah garis di tengah-tengah ni. Okay. Itu hukum segi empat selari. Dan katakan saya nak cari magnitude dia. Nak cari magnitude dia, kita guna teorem Pythagoras. So, cara dia, kita perlu bentukkan satu segitiga tepat. Macam ni. Okay. So, sini bawah ni 6 unit. Yang tegak ni 8 unit. Lepas tu, kita nak cari hipotenus ni. Kita perlu guna cara Pythagoras. So, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca 100. Punca dia 10. Itulah dia. Kita dapat cari magnitude dia. Kalau kamu tak nak guna hukum segi empat sama, kamu boleh guna hukum segitiga. Hukum segitiga ni sambung menyambung. Okay, sambung menyambung. Dan kalau kita tengok ni, ini kita sudah sambung. Sudah sambung. Ini sampai sini, sambung ke situ. Sudah disambung. Okay, so tadi saya ada bagi tahu juga nak cari OP tolak OQ kan. Kamu boleh anggap tolak OQ tambah OP. Buat yang belakang dulu, baru buat yang depan. Boleh juga. So, cara penyelesaian ini ialah kita buat yang belakang dulu. Tolak OQ dulu. Tengok, tolak OQ dia naik. Sudah tukar arah ni. Lepas tu tambah OP. OP tu bagi sini. Itulah tolak OQ tambah OP.
titik mula di sini, titik akhir di situ. Kita buat satu garis untuk sambungkan. Itulah OP tambah OQ. Kamu akan dapati sama saja. Ini pun naik macam tu. Ini pun naik macam tu juga. Ya, cara naik dia sama. Dari sini naik ke sana. Ini pun sama. Dari sini naik sampai sini. Ya, sama saja. Okay. So, dan selepas tu kalau nak cari magnitude dia, cara sama. Pythagoras theorem. So, 6 kuasa 2, 8 kuasa 2. Cara dia sama. Dapat 10 juga. So, ini segi 3. Segi 3. Hukum segi 3. Ini hukum segi 4 selari. Ada dua cara. Okay. So, soalan ni pula saya tinggalkan untuk kamu. Kamu boleh cuba dulu dan